Soalan fungsi kuadratik bab 2 tingkatan 4 SPM . Tadi dalam bab ni ada 6 kategori soalan lah. Ada 6 kategori soalan di mana teacher sotek soalan dia berdasarkan kategori dia. Contohnya SPM 2020 ni kata 1 nombor 4 ni adalah kategori T2. T2 ni maksudnya alpha beta roots, punca-punca persamaan. So apabila kamu nampak perkataan punca-punca persamaan, kamu tahu dia adalah soalan jenis T2 lah. Tengok kadang P dan Q mempunyai dua punca yang sama. Q dia dua punca yang sama. Okay, so maksudnya kamu faham bahwa dua punca yang sama, kamu akan guna rumus yang dia dibagi. Yang dia bagi dalam bab ni, dua punca sama, B kuasa 2 tolak 4AC lebih sama dengan kosong lah. Dia ada lebih besar, dia ada kurang, dia ada sama dengan. So kalau dua punca yang sama adalah sama dengan kosong. So kamu akan gunakan, kamu take note dulu, buat dulu catatan nota di situ. Okay, kemudian next kita tengok soalan A. Persamaan kuadratik dalam bentuk am. Kalau kita tengok ni, kita buat A. Okay. Persamaan yang dia bagi X, PX tambah Q sama dengan negatif 5 ni belum disusun dalam bentuk am. Bentuk am maksud dia, okay, bentuk am maksud dia adalah yang ini, kuasa 2 dulu, okay, lepas tu BX tambah C sama dengan kosong. Itu susunan dia. So apa kita buat? Yang pertama aku kita kembang lah. Kita akan dapat X terhadap PX dapat X kuasa 2 kan. So X kuasa 2 itu di belakang. Lepas tu bukan XQ tapi QX. Ingat persamaan kuadratik X sentiasa di belakang. Okey, sama dengan negatif 5, susun balik PX kuasa 2 tambah QX. Ingat kita mesti sama dengan kosong di belakang, sama dengan kosong di belakang. So kita boleh tampak perbandingan dengan apa yang kita apa bentuk persamaan dia adalah sama. So maksudnya jawapannya itulah ini. Okay, jawapannya untuk am yaitu B. P dalam sebutan Q. Dia tak beritahu apa-apa. Apa memula, macam mana buat. So apa yang kita ada sekarang adalah punca yang sama. Itu ya yang kita ada. So daripada apa yang kita ada, so mungkin kita boleh cuba lah, kita masukkan apa yang kita dapat. So di sini kamu kata A, B, C dia. A dari mana? Ini A lah, of course ini A. Ini B. Ini C. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. B adalah Q. So Q kuasa 2, A adalah P, C adalah 5 sama dengan kosong. So Q kuasa 2 tolak 4 dalam 5 20 dalam P 20 P lah sama dengan kosong. So kita mau P dalam sebutan Q. Kita mau P dalam sebutan Q, maksud dia P itu depan-depan seorang-seorang. So kalau P depan-depan seorang-seorang, masa pindah Q lah. Negatif-negatif jadi positif. So 20 pindah ke sebelah sana jadi bahagi 20. Jadi selesailah. P sama dengan Q kuasa 2 per 20. Itulah dalam bentuk sebutan dia. Soalan seterusnya SPM 2020 kata 1 nombor 5. Taking soalan adalah T2 juga, alpha beta. Okey, jadi kalau kita baca sini, kita alpha beta adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik. So alpha dan beta adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik yang ini. Okey. Dan yang kata sini alpha kuasa 2 dan beta kuasa 2 adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik yang ini. So sini ada dua persamaan kuadratik, jangan keliru. Ada dua persamaan kuadratik di mana yang pertama X kuasa 2 tambah PX tambah Q sama dengan kosong. Ada dua jawapan, alpha dan beta. Yang satu lagi adalah X kuasa 2 tolak 3MX tambah Q kuasa 2 sama dengan kosong. Ada dua jawapan juga, alpha kuasa 2 dan beta kuasa 2. Punca-punca dia. Okay, punca-punca dia yaitu jawapan dia, pintasan X dia, itu jawapan dia. Jadi yang di sini berbeza dengan SPM 2020 kertas 1 nombor 4 tadi. Tadi itu kita tahu dia kata mempunyai dua punca yang sama. Kita ada perkataan mempunyai dua punca yang sama. Tapi nak ke sini
dia tidak kata mempunyai dua punca yang sama. Dia coba beritahu kamu ada dua persamaan dengan punca-punca sedemikian. So, kamu tidak boleh guna B kuasa 2 tolak 4AC. Tak boleh guna. Okey, sebenarnya tidak beritahu kamu dia ada punca yang sama ke, punca yang berbeza ke, dia ada punca yang nyata ke, tak beritahu. Kalau tak beritahu, tak boleh guna. So, tak boleh guna, apa kita boleh ada? Dalam bab ni, di samping B kuasa 1 tolak 4AC, kamu ada hasil tambah punca, HTP. Hasil tambah punca dan hasil darab punca. So, kalau tidak boleh guna B kuasa 2 tambah 4AC, so masukkan kamu akan guna HTP dah. So, di sini HTP dia adalah hasil tambah punca. Negatif B bagi A. Ini rumus dia. Punca dia sudah tahu, ini punca dia. So, hasil tambah punca alfa tambah beta. B kamu adalah P, A kamu adalah 1. So, bila dikerjakan alfa tambah beta sama dengan negatif P lah. Okey, hasil darab punca sama dengan C bagi A. So, darab alfa beta darab C darab Q bagi 1. So, alfa beta sama dengan Q. Okey, sampai sini berhenti. Kita pergi pada persamaan seterusnya. Okey, HTP sama dengan negatif B bagi A. So, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama dengan negatif asal dia negatif 3M bagi dengan A kamu 1. Alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama dengan 3M. So, ada hasil dalam punca C bagi A. So, hasil dalam dia alfa kuasa 2 beta kuasa 2 C kamu adalah Q kuasa 2 bagi dengan 1. Q kuasa 2. Okey, tengok apakah kesamaan dia. Apakah kesamaan dia? Ini ada kesamaan dia. Ini mesti ada perkaitan. Okey, mesti ada perkaitan. Kalau kita tengok ini sama. Di mana ini kalau saya kuasa 2, saya kuasa 2 sebelah kiri, sebelah kanan kuasa 2, saya akan dapat ini kuasa 2. Tapi yang dua ni tidak nampak. Hubungannya tak nampak. Okey, apabila hubungan tak nampak, itu biasanya kita akan buatlah. Saya tak nampak hubungan dia. Okey, itu kita mau buktikan dia. Ungkapkan dia. So, kita tengok sini alfa kuasa 2 ini paling besar kan. Okey, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama dengan 3M. Di sini mungkin ada sedikit aplikasi yang kamu kena faham lah, yaitu alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama juga dengan alfa tambah beta tolak 2 alfa beta. Ini adalah rumus. Di mana kalau saya kembang alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama juga dengan ini, tolak tengah-tengah dia. Okey. Ini macam dapat contohlah. Kalau saya kasih kembang yang ini, saya akan dapat alfa tambah beta, alfa tambah beta. So, dapat alfa kuasa 2, alfa beta, beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Bila tambah kedua-dua dia, kamu akan dapat 2 alfa beta. Kalau 2 alfa beta tu, potong-potong dapat patek sama macam ini. Okey. Jadi, saya boleh ringkaskan alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sebagai alfa tambah beta. Faktor lah. Dengan kata lain faktor. 2 alfa beta sama dengan 3M. Okey. Di sini tengok ada kegunaan dia sudah. Alfa tambah beta sama negatif P. So, negatif P di sini. Ini alfa beta dapat dari mana? Ini Q. Q 3M. Okey. Soalannya mau ungkapkan M dan sebutan P dan Q. So, ada P sudah, ada Q sudah. Ini jadi P kuasa 2 tolak 2Q sama dengan 3M. So, M sama dengan P kuasa 2 tolak 2Q bagi 3.
Okey, selesai. Itulah dia punya ungkapan M dalam sebutan P dan Q. Pada asalnya kita tak nampak. So apabila kita tengok persamaan ni, kita dapati bahawa ada connection dua ni. So dua ini dia tak nampak dengan jelas. Itu yang kita mulakan di sini. So ini kalau dua ni nampak dengan jelas, kuasa dua saja. Okey. Selesai untuk soalan ni. Soalan SPM 2020 kita satu nombor 6. So soalnya adalah kategori T1, penyempurnaan kuasa 2. Okey, penyempurnaan kuasa 2. Ini adalah bentuk penyempurnaan kuasa 2. Jadi kalau bentuk penyempurnaan kuasa 2 dan kita tahu bahawa dia negatif, so maksudnya graf dia bentuk inilah. Bentuk macam N kan. Di atas sini touch the x-axis at one point. So maksudnya ini memotong paksi X pada satu tempat lah. Okey. Apabila ini memotong paksi X pada satu tempat, otomatis kita tahu bahawa titik maksimum dia X atau kita tahu lah, belum tahu. Y dia otomatis kosong. Sebab dia terletak di atas paksi X sekarang ni. Y dia kosong. Okey, Y dia kosong. So kamu tahu bahawa dalam penyempurnaan kuasa 2, belakang ni adalah koordinat Y, depannya adalah koordinat X. So kalau koordinat Y kamu tu kosong, A, koordinat Y tu kamu kosong, so K tolak 4 sama dengan kosong. So K sama dengan 4. Selesai. Okey. So B, persamaan paksi simetri. Paksi simetri adalah yang tengah-tengah. Ini adalah paksi simetri. So paksi simetri kamu biasanya X. Okey, X yang koordinat X ni. So paksi simetri kamu adalah yang dalam ni, yang dalam ni, yang dalam ni. Okey, yang dalam ni iaitu 2X tambah 3H sama dengan kosong. Tugas kita adalah X tu seorang-seorang. Okey. So itulah persamaan paksi simetri kamu. X sama dengan negatif 3/2 H. Okey, soalan SPM 2020 kertas 2. Kata ni graf ni ada persamaan sedemikian. Menirang paksi X pada 2H dan 2K. Manakala persamaan kuadratik menirang punca-punca H dan K. Dengan M dan K adalah pemala dan N lebih besar kosong. Okey, di sini jangan confuse lah. Kamu ada satu fungsi dan satu persamaan. Apa beza dia? Persamaan adalah sama dengan kosong. Fungsi dia tak sama dengan kosong. Okey, dia fx. Fx ini boleh ganti apa-apa nilai lah. Okey, jadi fungsi dia adalah fx. So kalau kita tulis fx fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tolak m. Okey, intersect, dia menirang paksi X di 2K dan 2H. Maksudnya ada satu fungsi dia menirang paksi X pada 2H dan 2K. Manakala persamaan kuadratik mx kuasa 2 tambah nx tolak 1 sama dengan kosong mempunyai punca-punca. Punca-punca namanya paksi X benar sama lah sebenarnya. Okay, angka macam ni 5 graf. Saya tak tahu graf dia bentuk N ke bentuk U sebab M tu tak tahu. Tapi M kata lebih besar dari kosong. N lebih besar dari kosong, so bentuk U lah. Ini adalah punca H dan K, agak-agak macam ni lah. Okey. Dia minta kamu cari nilai M dan N. So sekarang ni okey, di sini kalau kita nampak dia punya persamaan H, K
HK. Maksud dia, punca yang ini dengan punca ini sebenarnya sama. Cuma punca ini H, ini dia 2 kali ganda aja. Punca ini K, ini 2 kali ganda aja. So, dalam alfabet punca ni, kita biasanya ada 2 aja. Sama ada kita guna B0234AC ataupun HDP. Tapi dalam kes ini B0234AC tak berapa sesuai digunakan sebab kita ada 2 persamaan. Dan kalau kita tengok sini ada kaitan dengan ini, ada kaitan dengan punca-punca dia. So kalau ada kaitan punca-puncanya, kita cuba HDP. Okey, hasil tambah punca 2H 2K. So 2H tambah 2K sama dengan negatif B kamu adalah A. Di sini jangan silap, kita sort out. B adalah yang ini B. Okey, ini B. A yang ini, C yang ini. Okey, jadi B kamu negatif 3 bagi A kamu 1. So 2H tambah 2K sama dengan 3 lah. Okay, next one. HDP. Ini hasil darab punca C bagi A, 2H darab 2K. Coba C kamu adalah negatif N bagi 1. Ini C. Okay. So 4HK sama dengan negatif M. Okay, tak payah apa-apa. Lepas tu ini lagi ini siapa dalam dulu ini sejak sekitar. Okay, lepas tu HTP negatif B bagi A, H tambah K. B kamu sama ini B, so N bagi A kamu M. So jangan silap, ini A, ini B, ini C lah. Okay, jadi ini A, ini B, ini C. H tambah K sama dengan negatif, tak boleh buat, itu pada ringkas lah. So selesai. Next adalah HDP, hasil darab punca C bagi A. So H darab K sama dengan negatif 1 bagi M. HK sama dengan negatif 1 per M. Sekarang ni tengok ada kesamaan tak? Okey, ini yang ringkas sudah. Ini paling ringkas, tidak boleh apa-apa lah. So kita try ini, kita tengok ni. Boleh tak kita selesaikan? Okey, kita cuba gantilah. Sebab macam ada kesamaan. Kalau kamu tengok sini ada kesamaan HK. Okey, itu paling ringkas kan. Misal kita akan pecahkan yang kompleks. So yang ini boleh faktorkan 2 keluar, faktorkan 2, tinggal ini. So H tambah K ini adalah ini, ganti masuk negatif M per M. Okey, maksudnya dia boleh ganti masuk lah. Ini boleh ganti masuk dalam sini. Okey, ganti masuk dalam sini. Dapatlah negatif 2N. Ini pindah sebelah sana, ya M, sebab darab kan. Okey, sampai sini tidak berubah apa-apa. Kita berhenti dulu. Okey, next kita satu yang ini lah. HK, sebab HK kita ada kesamaan di sini. Okey, jadi 4HK sama negatif M. 4HK negatif 1 per M sama negatif M. Okey, jadi sini kalau tengok
masuk 4, sini jangan dalam negatif 4 di atas. M ni kamu akan pergi sebelah sana kepada negatif M kuasa 2. Negatif buang, tinggal positif lah. So punca kuasa 4 sama dengan tambah tolak 2. Okey, punca kuasa 4 sama dengan tambah tolak 2. So di sini kita sudah ada dua jawapan, sama ada positif 2 ataupun negatif 2. Tetapi kalau kita tengok di dalam soalan tersebut, dia beritahu kamu M kamu mesti lebih besar daripada kosong. Kalau lebih besar daripada kosong, jawapan yang mungkin adalah 2 saja. Negatif 2 terpaksa ditolak lah, sebab dia tak beritahu kurang daripada kosong, lebih daripada kosong. So kalau M sama dengan 2 sudah ada, maka kita boleh ganti masuk ke dalam ini. Okey, kita ganti masuk ke dalam sini. Negatif 2N 3 2. Negatif 2N sama dengan 6. N sama dengan 6 bagi negatif 2. N sama dengan negatif 3. Okey, jadi pada N negatif 3 M 2. Selesai soalan A. Okey, selesai soalan B. B1. Dengan menggunakan kaedah penimbangan kuasa 2, cari nilai minimum bagi fx. Okey, jadi ini A, B. Okey, B ya. Jadi fx kamu fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tolak M kan. Dan M ni kamu kena ganti lah. M ni kamu tahu 2. So kamu akan ganti dengan 2. M tu kamu akan ganti dengan 2. So dia minta kamu cari nilai minimum. Okey, nilai minimum. Kenapa kamu tahu nilai minimum? Sebab A dia positif. Kalau positif di bawah nilai minimum lah. Okey, jadi kita akan dapat penyimpanan kuasa 2. So penyimpanan kuasa 2 tu tengok A dia. A dia 1 tak payah faktor. So x kuasa 2 tolak 3x saling dua ni 1 tambah 1 tolak. So apa yang kita mau isi dalam ni? Isi B. B dia adalah negatif 3. So sentiasa bahagi dengan 2. Okay, next. Gabungkan X dengan ini sekali. X tolak 3 per 2. Gabungkan sekali. Yang belakang ni kamu guna kalkulator kira. Apabila anda guna kalkulator kira, okay, sepatutnya dapat negatif 17 per 4 lah. Okay, dapat 17 per 4. Jadi penyimpanan kuasa 2 selesai. Bentuk vertex. Okay, jadi dia minta nilai minimum, titik minimum lah. So ingat bahawa pada penyimpanan kuasa 2 ini adalah koordinat Y, ini adalah koordinat X. So kamu akan dapat Y senang lah, 17 per 4. X kamu ingat, X tolak 3 per 2. X tolak 3 per 2. Dia sentiasa sama dengan kosong. So X sama dengan 3 per 2. So jawapan yang benar adalah 3 per 2. Itulah nilai minimum dia. Okay, nilai minimum dia. Kuasa 2 cari nilai minimum fx. Nilai minimum. Okey. Sekejap. Dia minta nilai minimum kan? Bukan titik minimum. Nilai minimum adalah 17 per 2. Ini titik minimum. Titik minimum ini titik minimum. Nilai minimum adalah negatif 17 per 4. Nilai minimum ini koordinat Y ataupun nilai min
ataupun max. So koordinat Y itu memainkan dua peranan lah, semana koordinat Y saja ataupun nilai minimum maksimum. Maka sini nilai minimum, so negatif 17/4. Okey, perakaran. Okey, perakarannya perakarannya B1, ini B1, sekarang B2. Tetap bahawa graf yang kita mau lakukan ini adalah fx. Kamu sudah tahu A dia 1, lebih besar dari 0, so bentuk U lah. Oke, kemudian kita mau tahu dia ada pintasan ke tiada kan? Sebenarnya kita boleh tahu daripada A tadi, tapi teacher berbalik supaya kamu dapat nampak lah. So B dah negatif 3, A dah 1, C dah negatif 2. So kamu akan dapati bila kamu buat 9 tambah 8, 17. Lebih daripada 0. Lebih daripada 0 maksudnya 2 punca nyata dan berbeza. So kalau ada 2 punca nyata dan berbeza, maka kamu ada pintasan X lah. So pintasan X kuasa 2 tolak 3X tolak 2 sama dengan 0. Oke, kemudian kalau kamu guna kalkulator, kamu akan dapati bahawa puncanya adalah tidak cantik. Kamu akan dapat negatif 0.561 552 panjanglah perpuluhan dia. Apabila panjang perpuluhan macam itu, maksud dia tak boleh guna kalkulator untuk pemfaktoran. Kamu terpaksa menggunakan kaedah rumus, yaitu X menjadi B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bagi dengan 2A. Okey, jadi kamu senang, kamu ganti saja. Kamu tahu bahawa ini adalah A adalah sini, iaitu 1. Ini adalah B, negatif 3. Ini adalah C, negatif 2. Jadi, kamu ganti saja. Negatif itu ada, negatif B itu ada negatif 2, negatif 3. Ada kurungan lah. B kuasa 2, negatif 3, kuasa 2 tolak 4. A kamu 1, C kamu negatif 2 dengan 2A. Okey, sampai sini kamu tak payah kira susah-susah. Kamu terus guna jawaban kalkulator yang kamu dapat tadi, yang pemfaktoran tu. Okey, kamu dapat tadi, yaitu negatif 0.56. Kalau kita ambil 3 pemfaktoran, so 5612 lah. 5612, satu lagi 3.562. Ambil daripada jawapan kalkulator saja, tak payah kita susah-susah kira. Yang penting jangan kerja ini ada. Okey, jangan kerja ini ada. Okey, sampai sini kita sudah tahu bahawa ada 2 punca nyata. Kita sudah ada pintasan X. So kita tengok kita punya pintasan Y. Pintasan Y itu maksud dia X kosong lah. So persamaan kamu sudah ada nih. Kamu ada persamaan nih. Ini fungsi kamu. So apabila X kosong, ini kosong, so dapatlah ini Y kan, Y sama dengan negatif 2. Okey, Y sama dengan negatif 2. So kita sudah ada pintasan X, pintasan Y, kita sudah ada titik minimum dia. Kita sudah tahu titik minimum dia. Okey, titik minimum daripada soalan sebelum ni, yaitu 3/2 negatif 17/4. Okey, so maklumat sudah kita ada, dan kita boleh lakukan graf kita secara kasar lah. Okey, pintasan Y di bawah, so kita boleh kasih atas sikit sampai pintasan Y negatif 2. Lepas itu pintasan X adalah negatif 0.562. Ini pun adalah
3/562 agak-agak lah, tapi agak-agak tu yang logik lah. Dia pastikan lalu macam ni, nah sampai sini. So maksudnya ini adalah titik minimum kamu, yaitu 3/2 negatif 17/4. Nah, so maksudnya sini adalah 3/2, sini adalah negatif 17/4. Logik lah, sebab negatif 17/4 tu adalah negatif 4 penting. Jadi dia mesti di bawah negatif 2. Okey, so akan anggap kamu adalah lebih kurang macam ni. Okey, selesai. Ini soalan SPM 2021 kertas 1 nombor 5 lah. Okey, sekarang ni kita kata dibagi fungsi. Ini fungsi dia. Cari julat. Okey, cari julat dalam keadaan fx lebih besar. Okey, jadi fx lebih besar daripada 0. Fx apa? Fx adalah x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Jadi besar daripada 0. So, cara berjalan macam biasa. Macam kuadratik biasa. Kamu faktorkan menggunakan kalkulator. Kamu akan dapati ada dua jawapan. Satu iaitu negatif 4. Satu lagi adalah 1. Jadi, pindah ke depan tambah 4. Pindah ke depan tolak 1. Lebih besar daripada 0. Okey, jangan simpan sama dengan 0. Sebab dia bukan persamaan kuadratik, dia ketak sama kuadratik. So, sampai sini kamu melukis graf dia lah, bentuk teringat gajah. A dia adalah 1 lah. A dia 1, so bentuknya bentuk U lah. So, bentuk U, so sini adalah negatif 4. Sini adalah 1. So, ingat, dia punya graf adalah atas sentiasa lebih besar daripada 0, bawah sentiasa kurang 0. Kalau lebih 0, 1 to the left, 1 to the right. Kalau aku dapat 0, di dalam, di antara. Okey, oleh kerana soalan sekarang adalah lebih besar daripada 0, so kita ambil besar daripada 0, satu ke kiri, satu ke kanan. So jawapan yang kamu akan dapat adalah negatif 4 ke kiri, 1 ke kanan. Ini jawapan dia untuk soalan A. Soalan B, kalau kamu tengok dia kata persamaan Px tambah Q tolak Fx sama dengan 0. So kamu akan rasakan sebab tak nampak persamaan kuadratik. Okey, tak nampak persamaan kuadratik. Jadi apa kamu perlu nampak adalah sama dengan 0. Jadi Fx ini kamu kena gantilah. Dari mana dapat Fx? Daripada soalan yang tadi atas kali. Fx sama dengan, okey, jadi yang selebihnya salin sahaja. Bila kita ganti sentiasa dalam kurungan, x kuasa 2 tambah 3x tolak 4 sama dengan 0. Okey, jadi sekarang kita kena buka kurungan lah. Px tambah q tolak x kuasa 2 tolak, sebab tambah tolak tambah sama dengan 0. Dan kalau kita perhatikan x kuasa 2 kita ni harus disusun lah. So, coba kita susun x kuasa 2 di depan, diikuti oleh x, yaitu tambah px. So, dapatnya tambahkan, diikuti oleh tolak 3x tambah q tambah 4 sama dengan 0. Negatif, kita tidak mau kita punya kuasa 2 negatif. So, kita pindah ke sebelah sana, pindah semua ke sebelah kanan. So, ini akan jadi positif, akan jadi ke negatif, akan jadi positif, akan jadi negatif, akan jadi negatif sama dengan 0. Okey, jadi ini A kamu. Sekarang A kamu okey, tidak masalah. Tapi B kamu ni ada dua sebutan, tapi dua-dua ni masalahnya ada X. So, kita kena faktorkan lah. Dan sini C kamu tidak ada masalah. Okey, C kamu tidak ada X, tidak ada masalah. Kita ambil semua sebagai C. So, X kuasa 2. Okey, kita faktorkan, tambah ke tolak. Okey, jadi kita coba lah. Biasa kita coba faktor tambah lah. Okey, kita faktor tambah. Dan kita dapati di sini X itu dikeluarkan lah. X itu dikeluarkan, so faktor X keluarkan. Dan tidak ada negatif.
Oke, tak ada negatif. So maksud dia tak sesuai tambah. Kita ubah dari tolak. Oke. So tolak tambah tolak. Oke. Tolak tambah tolak. Tapi sini tambah. So maksud dia sini pun kena ubah jadi tolak. So coba-coba aja. Kamu coba-coba aja sehingga kamu dapat yang memuaskan lah. So sekarang tengok. Tolak tambah tolak. Tolak tambah. Oke, betul. So sebelah belakang tuh saling balik. Oke. So apa kita mau buat lepas itu? Dia minta kamu nyatakan alfa tambah beta dan alfa beta dengan sebutan P dan atau Q. So apa itu alfa beta? Apa itu alfa tambah beta? Kamu kan tahu hasil tambah punca dalam perkataan ataupun dalam kita punya simbol matematik, punca kamu apa? Tadi beritahu kamu sudah kan alfa beta kan. So hasil tambah punca adalah alfa tambah beta, yaitu negatif B bagi E. Jadi ini dia punya rumus. Alfa tambah beta itu adalah punca dia. Kamu tak boleh buat apa-apa, kamu saling balik. B kamu apa? Ini B kamu. Ini A, ini B, ini C. Oke. Tadi ganti masuk dulu lah. Negatif, B kamu ada negatif. So hati-hati negatif. P tolak 3 bagi E kamu 1. So alfa tambah beta sama dengan negatif positif lah. So tinggal P tolak 3. So hasil tambah puncak kamu ataupun alfa tambah beta adalah P tolak 3. Hasil tambah puncak kamu ataupun juga dikenal sebagai alfa beta sebenarnya adalah C bagi E. So C kamu negatif Q tolak 4 bagi 1. So tidak boleh buat apa-apa, tulis balik. Oke, jadi kita telah menjawab soalan B1 lah. Soalan B1. Soalan B2. Soalan B2. Punca bagi persamaan kuadratik. Oke. Adakah persamaan kuadratik ini sama macam persamaan kuadratik tadi? Tak sama. Kalau kita tengok sini tak sama. Oke, tak sama. Dengan keadaan A ialah pemana ungkapkan P dalam sebutan Q. Oke. Ungkapkan P dalam sebutan Q. So soalan ini kalau kita tengok tidak ada kaitan lah. Tidak ada kaitan dengan tadi. Sekejap lah. Mungkin ada kaitan. Oke. Sebab kedua-dua soalan ini di bawah B. So mungkin ada kaitan dengan yang ini. Kalau soalan ini C baru tidak kaitan. Kalau dua-dua nih di bawah soalan B mungkin ada kaitan. Kita tak nampak kaitannya apa. Coba kita buat. Sambil kita buat, kita boleh rungkaikan lah apa kaitannya. Oke, jadi memang kita tak akan nampak. Oke, kita buat apa yang kita tahu. Tambah X tambah A sama dengan 10. Dia kata punca-punca dia memang ada dua punca. Oke. Tadi kamu tahu punca-punca dia adalah 2 per alfa. 2 per alfa dengan ini 2 per beta. Oke, sekarang nih tengok kamu persamaan kuadratik kamu tuh. Persamaan kuadratik kamu tuh mesti sama dengan kosong. Tapi sekarang dia ada 10 di depan, di belakang. So kita kena pindah ke depan dahulu. Tambah A tolak 10 sama dengan kosong. Nah, baru kamu boleh tentukan tim apa A, apa B, apa C dia. So sekarang kita nampak A dia ini, oke, B dia A, C dia adalah A tolak 10. So jadi hasil tambah punca sama dengan kita sotot punca dia kan. Hasil tambah punca 2 per alfa tambah 2 per beta. Ingat C bagi A kan, negatif B bagi A. Sebab hasil tambah punca, tulis rumus dulu. HDP sama dengan negatif B bagi A. HDP C bagi A. Oke, negatif B. So negatif B negatif A lah, bagi dengan A kamu 1. Oke,
Oke, sampai sini ada alfa beta. Kalau kita tengok sini ada alfa beta, so memang ada kaitan lah, ada kaitan. Cuma kamu kena ringkaskan, sepecahkan. So darah beta, darah alfa, darah beta. Bagi mereka yang paham, teruskan kata paham. Kamu darah beta, darah alfa, darah alfa. Samakan bahagian pecahan. So dapat 2 beta tambah 2 alfa bagi alfa beta sama dengan negatif A. Oke, alfa beta kita boleh faktorkan dia. Alfa tambah beta bagi alfa beta A. Dan kita dapati bahwa alfa tambah beta ini P/3 alfa beta ini. Oke, sebab soalan minta dalam sebutan P dan Q. Dalam sebutan P dan Q, dia bukan mau dalam sebutan alfa beta, sebutan P dan Q. Jadi kamu kena gantikan dia 2 alfa beta adalah P/3 bagi dengan negatif Q/4 sama dengan negatif A. Oke, sampai sini soalan dia mau P dalam sebutan Q. Oke, P dalam sebutan Q. Tetapi kita ada R di sini. Kita ada P, kita ada Q, tapi kita ada R di sini. So maksudnya R ini sepatutnya tidak, dia hanya mau P dan Q sahaja. So R ini tiada. Jadi dari mana kita boleh tukar R ini? Dia mesti penukaran, mesti penggantian. So kita tak boleh apa-apa dulu. Jadi kita tahu bahwa HDP ini dia mesti ada HDP, hasil darah puncak. So kita buat HDP dulu, data HDP dulu, hasil darah puncak. So puncak dia sama 2 per alfa dalam dengan 2 per beta. Itu darah puncak C bagi E. C kamu adalah A tolak 10 bagi E kamu 1. So darab kamu adalah 2 darab 2 4. Alfa adalah alfa beta sama dengan A tolak 10. Sebab 1 itu bahagi itu tidak ada apa-apa efek lah. Oke, sampai sini kita tengok ada R di sini. Oke, jadi ada R kan, ada R juga di sini. So maksudnya kita boleh buat penggantian. Jadi kita boleh buat penggantian. So macam kita penggantian, kita mungkin pilih R ini seorang-seorang di sini. So negatif 10 pindah sebelah sana. Bukan dapat 4 alfa beta tambah 10 sama dengan A. Oke, kemudian alfa beta sepatutnya adalah alfa beta sepatutnya tukar dengan Q negatif Q tolak 4. So 4 negatif Q tolak 4 tambah 10 sama dengan A. Oke, so sekarang dia dalam bentuk A sudah. Ini pun bentuk A. So soalnya kita buat penggantian. Penggantian. Oke, penggantian. So penggantian kita langsung dulu 2P tolak 6 negatif Q tolak 4. Negatif itu ada di luar. Dan kita ganti A itu sama A itu dalam kurungan. Oke, so bila kita dalam masuk, sudah akan jadi 2P tolak 6 negatif Q tolak 4. Negatif itu berada di atas. Negatif itu berada di atas. Negatif 4. Oke, negatif 4 negatif Q tolak 4 negatif 10 lah. Negatif, positif, negatif. Oke, kemudian Q tolak 4 nih dia akan darab pergi sebelah sana. Oke, so bila dia darab dua-dua belah. Oke, sebab ada dua sebutan, dia darab pada kedua-dua belah. So kamu akan dapat 2P tolak 6 negatif Q tolak 4 dalam negatif Q tolak 4 hilang, potongan cancel, tinggal negatif 4 tolak 10 negatif Q tolak 4. Oke, so 2P tolak 6 telah masuk 10Q 40. Ini tambahlah. Oke, dia mau P dalam sebutan Q. So P dalam sebutan Q
Oke, ini 10Q, ini 2 nih boleh. Itu 4 tambah 40 adalah 36. 6 pindah sebelah sana tambah 6 lah, cuma negatif kan. So 10Q tambah 40, 42. Oleh karena ada 2, so pindah sebelah sana dibahagi dengan 2. So 10Q tambah 42 bahagi dengan 2. Tengok boleh kasih kecil dah. 212, 25, 212, 221. Dia mesti 22 belah boleh dibagi dengan 2. So 5Q tambah 21. So jawabannya adalah P dalam sebutan Q adalah P sama dengan 5Q tambah 21. So soalan ini melibatkan penggantian. Oke, penggantian dimana kamu kena tahu bahwa kamu boleh ganti alfa tambah beta. Alfa adalah beta daripada soalan yang B1 ke dalam B2. Oke, kemudian B2 kamu kena paham juga bahwa hal ini tidak boleh biarkan seorang-seorang sebab dia mau P dalam sebutan Q. P dalam sebutan Q maksudnya A itu tiada. A itu tiada. So kamu kena cari ganti sampai dapat, akhirnya dapatlah 5Q tambah 1. So SPM 2021 kertas 2 nomor 4. Kita minta kamu cari nilai K bagi persamaan fx. Oke, fx sama dengan x tolak 3 kuasa 2 tambah K. Ini dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Oke, sebab ada kurungan dan kuasa 2, bentuk penyempurnaan kuasa 2. So nilai K ini biasanya koordinat y lah. Koordinat y ataupun nilai maksimum minimum lah. Nah, ke sini dia adalah koordinat y bagi titik minimum. Tetapi kita tak tahu nilai dia. Oke, kita tak tahu nilai dia. So kita tak tahu nilai dia daripada gambar aja. So kita tak boleh kata nilai K itu apa nilai dia. Jadi apakah maklumat kita boleh dapat dari gambar aja itu? Dari gambar aja itu kamu tengok, kamu hanya ada titik ini aja. Titik ini berada pada paksi y. So pada paksi y kita tahu bahwa titik dia adalah x0, y5 lah. Kita ada maklumat itu. So kamu paham juga bahwa dalam persamaan kamu boleh ganti. Oke, ini nilai y, nilai minimum lah. Kamu boleh ganti. So dalam sini ini adalah y, ini adalah x. So kamu boleh ganti dengan 05. So kita ganti dulu 05 y5 0 terus 3 kuasa 2 tambah K. So kita boleh ganti sebab sebarang titik di atas lengkung mempunyai fungsi yang sama. Oke, mempunyai fungsi yang sama. So kamu kalau mau shift solve boleh shift solve. Dapat K sama dengan 5 tolak 9. So K sama dengan negatif 4 lah. Oke, so kita dapat sudah K sama dengan negatif 4. So maksudnya persamaan ini kita tahu bahwa ini sama dengan negatif 4. Oke, sudah ada ubah sudah persamaan dia. Oke, B, cari nilai M. M ini berada di bawah fungsi yang satu lagi. Oke, M ini berada di bawah fungsi yang satu lagi. Apa ide kita? Kita tak boleh buat apa-apa sebab tidak ada titik. Oke, tidak ada titik yang boleh membantu kita. Tak ada titik yang boleh membantu kita. Tapi kita tahu bahwa dia kata sini ini mempunyai punca yang sama. Sini, punca yang sama. Dua titik yang sama. Menilai pada dua titik yang sama. Lagi sini dua punca yang sama lah. So maksud dia punca bagi persamaan ini adalah sama dengan punca bagi persamaan ini. Punca. Oke, punca jawapan dia. Jadi kita selesaikan dulu persamaan yang atas tu, yaitu fx sama dengan x tolak 3 kuasa 2 tolak 4 lah. Oke, kita sudah tahu tolak 4. Oke, jadi kalau kamu paham bahwa ini kamu kembangkan, kalau kamu akan pasang kuadratik x kuasa 2 tolak 3x tolak 3x tambah 9 tolak 4.
X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tolak 4 adalah tambah 5 lah. Sampai sini, ingat kita mau cari punca. Punca ni maksud dia yang sini. So kalau punca dia ni, ini adalah punca persamaan kuadrat ataupun nama lain pintasan X. Dengan kata lain, pintasan X, Y kamu mesti kosong lah. Okey. Punca pintasan X, Y sama dengan kosong itu adalah benda yang sama, maksud yang sama. So kosong, kalau kosong kamu guna kalkulator. Kamu tekan equation, okey, polynomial degree 2 kan. Jadi kamu akan dapat dua jawapan. Kamu akan dapat X sama dengan 1, X sama dengan 5. So pindah ke depan. Selesai. 1 dan 5. So maksud dia, sini jawapan kamu adalah 1. Sini jawapan kamu adalah 5. 1 dan 5. Okey. Jadi sekarang kita sudah ada koordinat dia. Kita ada koordinat ini, koordinat adalah 1, 0. Ini koordinat adalah 5, 0. Jadi kamu boleh ganti lah. Pilih mana-mana titik, sama saja. Tidak ada beza, jawapan kamu akan dapat sama. So katakan saya pilih 1, 0. 1, 0. Ingat fx tu y kan, 0 lah. 0. 1 tolak 3, 1 tolak 4. Sekejap. Persamaan salah. Persamaan yang saya perlu ganti adalah persamaan yang M. G dan GX. Kita apa? Sepadan dulu dengan GX. Sambil dulu GX sama dengan 3X M tolak 4. So salah silapan di sini, ada kuasa 2. Okey, ada kuasa 2 nih. Kalau tidak, kita akan dapat persamaan kuadratik. So tolong betulkan sini ada kuasa 2. Negatif 3X kuasa 2 tambah M tolak 4 X tolak 15. Okey, ada kuasa 2. Okey, betulkan kalau kamu tahu nampak kuasa 2 tersebut. Ada kuasa 2 M tolak 4 X tolak 15. Okey, koordinat yang kamu akan ganti adalah 1, 0, di mana kamu tahu bahwa ini adalah Y kamu. Y kamu adalah GX lah. Ini X kamu akan ganti pada sini dan sini. Okey, so kita ganti 0 M tolak 4 1 tolak 15. 0. Ini negatif 3. Ini 1 dapat balik tolak 15. So kalau kamu shift solve pun boleh. Okey, kalau kamu shift solve kamu akan dapat M sama dengan 18 tambah 4. M sama dengan 22. Okey, dapat M 22. So M kamu sekarang ini adalah 22. So kalau sini 22. Okey, 22. Jadi persamaannya akan menjadi GX sama dengan negatif 3X kuasa 2. 22 dengan 4 ni boleh tolak. 22 tolak 4, 18. 18. Okey, itulah persamaan GX yang barulah setelah kamu ganti. B2, seterusnya saya koordinat titik maksimum bagi GX dengan menggunakan kita penyimpanan kuasa 2. Oleh kerana kita sudah ada fungsi yang lengkap bagi nombor 2 tadi. Okey, B2 yaitu GX sama dengan negatif 3X kuasa 2 tambah 18X tolak 15. Okey, kaedah penyimpanan kuasa 2. Ingat, dalam kaedah penyimpanan kuasa 2, A kamu dia mesti 1. Sekarang ini negatif 3. So maksud dia semua itu bahagi dengan negatif 3. Semua ini bahagi dengan negatif 3, bagi dengan negatif 3, bagi dengan negatif 3. Semua bahagi dengan negatif 3. So maksud dia negatif 3 itu terarti faktor keluar. Okey, tinggal lagi X kuasa 2. Potong-potong, boleh potong? Boleh. Dapat 6. 18 bagi negatif 3 dapat negatif 6. 15 bagi 3 dapat 5. Negatif-negatif positif. Hati-hati dengan negatif ya. Kamu tidak pandai, kamu boleh guna kalkulator lah.
untuk mengenalkan kesiapan. Oke, sampai sini. Yang lagi dalam kaedah penyempurnaan kuasa 2 yang depan ni tulis balik, kemudian 1 tambah 1 tolak kuasa 2. So apakah yang perlu kita isi dalam tu? B kamu negatif 6. So negatif 6 ni sentiasa bagi 2. Kemudian Gx sama dengan negatif 3. Ambil X, ambil yang ni, ambil 1X, ambil yang dalam ni, negatif 6 bagi 2 dapat negatif 3. Ini kasih kurungkan dia. Ambil yang satu ni, ambil satu ni. Yang belakang ni guna kalkulator, tekan je kalau kalkulator. So kalau kamu tekan guna kalkulator, negatif 3 kuasa 2 9, negatif 9 tambah 5 dapat negatif 4. So sini dapat negatif 4. Okey, sampai sini. Jadi ini akan masuk dalam di depan. So ada kuasa 2 terbalik masuk, taruh lagi. So dx sama dengan negatif 3 x tolak 3 kuasa 2 negatif positif 12. So titik maksimum sama kan. Yang belakang ni memang koordinat y. So depan ni adalah negatif 3. Tapi kamu tak boleh guna negatif 3, dia mesti terbalik lah. Kalau negatif jadi positif. So 3 12 titik maksimum bagi Gx. Soalan SPM 2022. Okey, kata 1 nombor 14. Soalan dia adalah wajar menunjukkan lengkung bagi fungsi. Okey, ini lengkung fungsi dia. Okey, kalau kamu tengok dalam wajah tu tiada, jadi kamu boleh salingkan fungsi itu. Fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah hx tolak 2k tambah 5 dengan h dan k adalah pemalang. Lengkung itu mempunyai titik minimum pada t. Okey, titik minimum pada t. Tentukan jurat bagi fx lebih besar daripada kosong. Fx lebih besar daripada kosong. Soalan inequality T3. Okey. So kalau soalan jurat ni kita tengok sama macam soalan SPM yang lalu 2020, lebih besar dari soalan fx tu apa? Fx tu kita sudah tahu, yaitu 2x kuasa 2 tambah hx tolak 2k tambah 5 lebih besar daripada kosong. Okey, lebih besar daripada kosong. Jadi okey. Nanti kalau tengok sini tak boleh selesai sebab ada huruf H dan huruf K. Jadi ada 2 huruf di sini. Ada huruf H dan huruf K. So kita tak boleh selesai macam tu. So kita tengok. Okey. Kita tengok balik. Saya sudah ada satu punca. Dia sudah satu punca di sini. Negatif 2. Dan tengah-tengah ni saya memberitahu kamu adalah negatif 1/4. So sini adalah negatif 1/4. So kita kena tahu sini berapa. Okey. Jadi kamu kena faham bahawa untuk mendapatkan dia punya besar jurang berapa, sentiasa tolak besar tolak kecil. Yang mana besar? Ini yang besar. Ingat, semakin ke kiri nombor tu semakin kecil. So negatif 1/4 lebih besar. So negatif 1/4 lebih besar tolak dengan negatif 2. So kamu akan dapat negatif 1/4 tolak negatif 2. Dan kamu akan dapat 1.75 ataupun kamu tukar dalam bentuk pecahan 7/4. So nama jurang sini 7/4 dah, 5 saiz dia. So kita mau dapatkan sini berapa? Okey, sini berapa? Jadi yang mana besar? Kuas sini lah. Katakan sini x, kita tahu berapa. So x tolak dengan yang tengah-tengah ni, tempat ni, dia punya besarnya masih sama juga, 7/4. So kamu tengok, kamu shift solve lah. 7/4
tolak 1/4, kamu akan dapat 3/2. Kita ambil pecahan lah, sebab dia ambil pecahan kan. So jawapan sini adalah 3/2. Okay. Jadi kita sudah dapat kedua-dua punca. Kedua-dua punca bagi persamaan fx ni, kita sudah dapat dua-dua punca. Kalau kita sudah dapat dua-dua punca, dan ingat lagi dia kata dia mau cari fx lebih besar dari kosong, jurak dia lebih besar dari kosong. Kawasan atas adalah lebih besar kosong, kawasan bawah adalah kurang dari kosong. So karena dia mau sebelah atas, maka satu ke kiri, satu ke kanan. Okey, satu ke kiri, satu ke kanan. So jawapannya adalah yang ke kiri adalah x kurang daripada -2, yang ke kanan adalah x lebih daripada 3/2. So itulah jawapan jurat yang pertama. Selesai. B, buktikan bahawa K lebih besar daripada 40 tolak H kuasa 2 per 16. Okey, ini ada H dan K. Okey, dia ada H dan K. Nah, maka ada pun 2. Okey, dari mana kita dapat H dan K ni? Daripada persamaan tu sajalah. Okey, persamaan itu sahaja. Okey, dari persamaan itu saja yang ada. So fx kita tulis balik dulu, 2x kuasa 2 tambah h tolak 2k tambah 5. Okey, jadi kita tidak tahu apa yang dia mau minta, tapi kita tahu bahwa mesti ada h dan ada k. Kita tak boleh selesai. Okey, kita tak tahu nilai h, kita tak tahu nilai k. 3/2 tu bukan nilai h. Okey, jadi dia minta kamu buktikan. So ada tanda jurat juga. So maksudnya ini adalah soalan inequality lah. Soalan inequality jurat juga, tapi melibatkan b kuasa 2 tolak 4ac yang ini. Okey, b kuasa 2 tolak 4ac. B kuasa 2 tolak 4ac. Dia ada 3 kan? Lebih besar, kurang, sama dengan. Tapi kenapa kita pilih lebih besar? Sebab dia ada dua punca nyata yang berbeza. Dia potong pada dua tempat. So confirm lebih besar daripada kosong. Okey, seterusnya kita menentukan A, B dan C dia. Ini A lah. Ini B. Ini C. So B kamu H kuasa 2, A kamu 2, C kamu -2k tambah 5 lebih besar daripada kosong. So H kuasa 2 8, baru dah masuk. H kuasa 2 tambah 16k tolak 40 lebih besar daripada kosong. Lima kamu buktikan K. Okey, K. So K dikena seorang-seorang. Kalau K seorang-seorang, pindah sebelah sana 40, pindah sebelah sana negatif. So nampak sudah kan, 40 tolak F kuasa 2 bagi dengan 16. Okey, maka terbukti. Okey, terbukti. Itu saja, dia terbukti sudah. Menggunakan penyempurnaan kuasa 2, cari nilai minimum bagi fungsi fx dalam sebutan K. Menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Okey, yang sini dia ada sedikit huruf lah, sebab ada 2 huruf. 2 huruf tu kita pun belum tahu lagi. Jadi tidak panjang sikit lah. Okey, tengok. Kenapa di penyempurnaan kuasa 2 A kamu mesti 1, tapi sini 2. So maksudnya semua ini kena bahagi 2. Semua ini kena bahagi 2. So fx sama dengan 2 di luar x kuasa 2 tambah h per 2 x. Ini tak boleh buat apa-apa. Okey, ini tak boleh buat apa-apa. Jadi kita ambil dulu sini tambahlah. Sebab apabila kita bahagi 2, dia negatif itu naik ke atas. So kita kena tambah simbol di depan itu. Simbol tambah lah. Kalau kamu simbol tolak, dia akan berubah maksud dia.
jadi next adalah fx sama dengan x kuasa 2 tambah h per 2x 1 tambah 1 tolak tambah 2k tambah 5 bahagi dengan 2. So dalam kurungan tersebut adalah nilai b kamu h per 2, so h per 2 bahagi 2 lagi, kamu akan dapat h per 4. So sini h per 4, h per 4 ada kuasa 2. Oke, jadi sini ambil x, ambil yang dalam tuh h per 4 yang dekat di depan. Kemudian ini kamu tak boleh buat apa-apa, dia akan jadi h kuasa 2 per 16. H kuasa 2 per 16. Ini pun tak boleh buat apa-apa, kamu saling balik saja. Kemudian 2 ni kamu akan dalam masuk sebab ada 3 sebutan. Kamu ada 3 sebutan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. So fx sama dengan 2 x tambah h per 4 kuasa 2 dengan 16 boleh potong menjadi 8. 2 dengan 2 boleh potong, tinggal 1. So tinggal 1 buang, dia akan turun bawah kan, dia akan jadi 2 negatif 2k tambah 5. Oke, sampai sini dia minta kamu dalam sebutan k, maksudnya h kamu itu tak boleh ada lah. H kamu itu tak boleh ada, dia mau k aja. So k itu oke, tidak masalah. H itu ada masalah. H itu kita tengok sini, apa yang kita ada. H itu kalau kamu tengok sini, dia adalah paksi simetri. Paksi simetri kamu sudah ada. Paksi simetri kamu sudah ada, yaitu 1/4. X sama dengan negatif 1/4. Itu adalah paksi simetri kamu. So di sini x tambah h per 4 sentiasa samakan dengan kosong. Sentiasa samakan dengan kosong. So kita tahu bahwa x kita sudah tahu negatif 1/4. X itu adalah paksi simetri dia lah. So pindah ke sana, h per 4 sama dengan 1/4. 4 h 1 lah. So h sama dengan 1. Dapat sudah h sama dengan 1. Jadi sekarang ini dia minta kamu cari nilai minimum. Nilai minimum adalah yang belakang ni ya. Ingat, dia bukan mau koordinat, dia mau nilai minimum. Ini nilai minimum adalah yang ini. Ini nilai minimum. So kalau macam tu negatif nilai minimum negatif 1 kuasa 2 per 8 tolak 2k tambah 5. So kamu akan dapat negatif 1/8 tambah 5 dapat 39/8 lah. 39/8 tolak 2 selesai nilai minimum. Soalan SPM 2022 kertas 2 nomor 3. Suatu fungsi kuadratik dibagi oleh fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5x tambah pi. Bentukan punca-punca bagi persamaan fx sama kosong adalah alfa dan beta. Alfa dan beta, dia beritahu alfa dan beta. Bentukan satu persamaan kuadratik yang berpunca-punca 2 alfa tolak 1 dan 2 beta tolak 1. So sekarang ni ada 2 benda yang kamu kena faham. Dia ada macam dua soalan lah. Langkah pertama yang kita kena faham adalah kita kena cari dulu alfa dan beta. Ingat, HTP sama dengan negatif B bagi A, HDP sama dengan C bagi A. Tambah punca, tahu tak apa punca dia? Tahu, alfa beta. So alfa tambah beta. Mana B, mana A, mana C. A, B, C. So B kamu adalah negatif 5, D kamu adalah 2.
Okey, tak boleh buat apa-apa, sudah selesai. HTP alfa beta lah darabkan. C kamu adalah P, A kamu adalah 2. Okey, sampai sana selesai. Kita mau bentukkan punca yang baru. So, punca baru kamu adalah 2 alfa tolak 1. Hasil tambah punca baru. Okey, di sini kamu tak boleh guna negatif B bagi A sebab punca itu kamu masih belum tahu. Tapi kamu harus tahu bahwa punca tersebut adalah 2 alfa tolak 1 tambah 2 beta tolak 1. Nah, kamu tak boleh kata sama dengan negatif B bagi A sebab baru kan. Baru tu belum ada. So, kamu tambah dah. Okey, kamu tambah, kamu buka kurungan dulu. Kita boleh tambahkan, boleh buka kurungan. Alfa beta ni kita boleh kasih dekat. Negatif 1, negatif 1, negatif 2. Dia mesti boleh ada kaitan dengan tadi. Tadi itu tidak ada 2, sini ada 2. So, maksudnya 2 itu kita boleh faktor keluar. Tinggal macam ni. Tengok apa sudah alfa beta. Okey, kalau kita sudah ada alfa beta sini pada alfa beta. So, kita boleh ganti nilai dia. Negatif 5/2 tolak 2. Okey, negatif 5/2 tolak 2. So, kamu akan dapat sekejap, macam mana satu persiapan saya. Ini mana negatif? Asal ada negatif kan? Asal ada negatif. So, negatif, positif. So, sepatutnya 5/2 saja. Tidak ada negatif. 5/2. Okey, 5/2. Tidak ada negatif. So, potong 5 tolak 2 dapat 3 lah. So, HTP baru dapatnya 3. HDP baru hasil adalah punca baru. So, 2 alfa tolak 1, 2 beta tolak 1. So, darab 4 alfa beta tolak 2 alfa tolak 2 beta tambah 1. Okey, 4 alfa beta. Okey, negatif 2 ni kita boleh faktor keluar. Alfa tambah beta. Okey, kita faktor keluarkan. So, sekarang ni kita dapati bahawa alfa beta ni ini tambah di sana yang tadi tu. Jadi kita boleh ganti masuk 4 Pi/2 tolak 2. Alfa tambah beta adalah 5/2 tambah 1. Potong. So, 2 Pi potong 5 tambah 1. So, 2 Pi tolak 5 tambah 1 masih dikecilkan 2 Pi tolak 4. Itu dah hasil darab puncak. Okey, hasil darab puncak. So, sekarang ni dia mau punca bagi persamaan kuadratik. Dia mau punca persamaan kuadratik yang baru. So, X kuasa 2 tolak hasil tambah punca tambah hasil darab punca. So, hasil tambah punca kamu 3. Hasil darab punca kamu adalah 2 Pi tolak 4 sama dengan 0. Itulah punca baru kamu. Okey, soalan A selesai. Soalan B. Diberi pada garis lurus Y sama dengan X tambah 1 menyentuh lengkung Y sama Fx. Cari nilai P. Okey. So, kita tidak ada idea apa yang mau kita beritahu. Tapi, kibas ini adalah ada 2 persamaan. Satu Fx, satu garis lurus. Dan dia menyentuh lengkung. Okey. Menyentuh lengkung. Okey, menyentuh lengkung. So, kamu ada 2 persamaan. Fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5x tambah Pi. Okey, satu lagi adalah Y sama dengan X tambah 1. Dia menyentuh lengkung. Dia menyentuh lengkung. Okey. So, kalau kita tengok 2 persamaan ni, dia tidak ada kaitan, tapi dia menyentuh lengkung. So, maksudnya ada satu lengkung sini dan satu garis lurus sini, dia menyentuh lengkung. Okey.
menyentuh lengkung, bukan menyerang, dia menyentuh lengkung. So maksudnya dia menyentuh pada satu tempat sahaja, bukan menyerang lengkung kita dua tempat. So menyentuh lengkung, so automatic kita tahu ini adalah soalan B kuasa 2 tanpa AC. P kuasa 1 tanpa AC. Tapi kita dah 2. So macam mana? Kita kena ganti dua-dua ni. Ganti. So ini fx ni sama dengan y. So y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5x tambah p. Jadi sekarang ni kalau kamu tengok sini sudah ada y, sini sudah y. So kamu kena ganti masuklah. Ganti masuk x tambah 1 2x kuasa 2 tolak 5x tambah p. Cantikkan dia. 5x pindah sebelah sana negatif x, pindah sebelah sana negatif 1 sama dengan kosong. So kamu dapat sudah ini A kamu, ini B kamu kena ringkaskan dulu. Jadi 2x kuasa 2 sebab negatif 5, negatif 1, negatif 6. Boleh diringkaskan. Tambah P tolak 1. Barulah ini A, ini B, ini C. So B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong sebab dia menyentuh pada satu tempat. So B kamu negatif 6, A kamu 2, C kamu P tolak 1 sama dengan kosong. 36 8P tambah 8 sama dengan kosong. 44 tolak 8P sama dengan kosong. So 8P sama dengan 44, P sama dengan 44 bagi 8. So sama dengan 11/2. So P sama dengan 11/2. Itulah jawapan dia.